Bajet yang telah diumumkan oleh PM Yang Berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas boleh dikatakan menjadi asas yang agak baik untuk KBS meneruskan aktiviti kita. Saya lihat bajet yang menyentuh tentang sosial ni sebagai satu usaha yang tepat pada waktu dan masanya. Kita telah banyak bincang soal agenda sosial sebelum pengumuman bajet dengan harapan ada sesuatu dalam pengumuman belanjawan yang boleh melihat kepada isu sosial ni. Dengan penubuhan seri satu unit yang khas ditubuhkan untuk melihat kepada isu sosial dan sosioekonomi, terutamanya dengan penglibatan kita daripada UKM, adalah permulaan yang baik, ya. Sebab sebelum kita melihat kepada penyelesaian agenda sosial, perlu dibuat satu kajian yang besar yang melibatkan pakar-pakar untuk yang pertamanya melihat kepada problem statement ataupun masalah yang kita ada pada hari ini. Kita ada banyak statistik menunjukkan gejala dadah, gejala jenayah juvana, ponteng sekolah, buli, anak luar nikah, ceraian dan sebagainya. Tetapi perlu ada satu metodologi untuk melihat apakah punca masalah-masalah sosial ini dan juga apakah penyelesaiannya. Saya harap Seri dapat buat kajian tersebut dalam masa yang terdekat, dan juga Seri dapat memberi kajian audit terhadap program-program yang sedia ada. Kita kena berani untuk mengakui bahawa mungkin ada setengah program yang kita jalankan yang tidak berjaya. Sebab itu kita masih lagi dibelenggu dengan masalah sosial yang begitu banyak ni, ya. Jadi kita perlu kepada pendekatan dan pemikiran yang segar, dan jangan kita pegang kepada program-program yang mungkin sudah lapuk keberkesanannya, ya. Saya rasa tidak ada, kalau menggunakan istilah bahasa Inggeris, tidak ada lembu yang suci ataupun sacred cow dari segi program dan pendekatan yang tak boleh dihentikan ataupun ditamatkan untuk mengambil pendekatan yang baru. Dan saya harap dengan Seri yang menjadi satu agensi pusat, kita akan dapat menyelaraskan program yang dijalankan oleh kementerian-kementerian yang berbeza-beza, ya. Sebab menangani masalah sosial ini, dia ada sikit di bawah KBS, dia ada sikit di bawah KDN, dia ada sikit di bawah Kementerian Bangunan Wanita Keluarga Masyarakat, ada sikit di bawah Kementerian Pendidikan, ada sikit di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ataupun Pendidikan Tinggi. Jadi perlu ada central agency ataupun agensi pusat yang boleh menyelaraskan pendekatan kita supaya penyelesaian itu menyeluruh dan tidak bertindih-tindih. Kita tahu bahawa peruntukan kerajaan terhad. Jadi kita boleh duduk semeja bincang hati ke hati, kementerian ke kementerian, di manakah fokus kita. Jangan kita buat benda yang sama, ya. Dulu kita cuba buat di KBS program counselling untuk belia berisiko tinggi. Mungkin program sama dibuat di Kementerian Bangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, ya. Jadi kita bertindih-tindih. Kita guna peruntukan masing-masing untuk benda yang sama. So, saya melihat pendekatan PM yang pertama mengakui keseriusan isu ini dengan adanya satu pengumuman khusus untuk masalah sosial, dan komitmen dari segi penubuhan agensi Seri ini adalah satu permulaan yang baik. Seri ini saya difahamkan diletakkan di bawah sebagai agensi pusat, diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan itu pun sepatutnya tempat dia lah. Sebab kalau nak ada kuasa untuk menyelaraskan kerja-kerja kementerian-kementerian, dia mesti di bawah Jabatan Perdana Menteri, seperti mana perumpamaan yang diberi oleh PM, EPU sebagai otak kerajaan, ICU unit penyelarasan pelaksanaan sebagai tangan kerajaan, ini sebagai hati dan roh kerajaan, dia mesti letak di bawah JPM. ICU dan EPU kedua-duanya di bawah JPM. Dan mungkin kena ada satu jawatan kuasa yang memandu agenda sosial ini. Saya masih lagi bercadang Yang Berhormat TPM yang menjadi pengurusi kepada jawatan kuasa ini, ya.
Dia kena jawatan kuasa yang berasingan daripada jawatan kuasa pembangunan belia di bawah yang mana urus dia ni adalah KBS. Jawatan kuasa pembangunan belia ni dia lihat kepada program-program kepimpinan belia, kesukarelawanan dan sebagainya. Jadi kita tak boleh bebankan jawatan kuasa tersebut dengan agenda sosial yang lebih luas sebenarnya konteksnya, ya. Jadi mungkin sekretariat kepada urus dia kepada jawatan kuasa agenda sosial ini adalah Seri, TPM sebagai pengurusi dia, dan menteri-menteri yang berkenaan seperti saya dan menteri-menteri lain boleh menjadi anggota kepada jawatan kuasa ini. Kita kena banyak merangka program yang ada intervensi yang berterusan. Banyak program kita sekarang ini saya melihatlah, ya, dia tidak tahan lama dan dia hanya melihat permasalahan itu hanya di paras kulit sahaja, ya. Kita kena buat keputusan untuk mungkin melihat bagaimana kerajaan boleh menambah sumber dari segi kaunselor, dari segi pakar-pakar dalam bidang psikologi belia, sebab banyak masalah ini memerlukan intervensi dari segi tingkah laku belia itu sendiri. Bagaimana nak kurangkan tingkah laku devian mereka, ya. Kita kena kerjasama dengan polis setempat. Program yang kita buat di KBS saya rasa sangat baik, tetapi melibatkan kos yang agak tinggi sebab kita meletakkan seorang pekerja belia sebagai mentor ataupun kaunselor bagi setiap 2 belia bermasalah di hotspot. Kita kerjasama dengan sekolah, kita kerjasama dengan PDRM, kita dapat data ataupun statistik yang sangat-sangat tepat belia mana yang bermasalah. Buat kaunseling dengan diorang. Kita salurkan mereka kepada IKBM supaya mereka dapat kemahiran dan sebagainya. So the investment ataupun pelaburan ni agak tinggi, ya. Jadi dia memerlukan satu iltizam politik lah untuk buat pelaburan tersebut, pertama. Yang kedua, saya gembira juga sebab walaupun tidak diumumkan dalam bahagian yang menyentuh soal agenda sosial, ada beberapa perkara juga yang diumumkan oleh PM yang boleh membantu menangani isu sosial yang saya melihat dapat memperkukuhkan institusi kekeluargaan. Antara dia adalah penambahan cuti bersalin dan juga untuk diwajibkan setiap bangunan bermula di Kuala Lumpur untuk menyediakan pusat jagaan kanak-kanak, ya. Ini dapat membantu tekanan kepada ibu bapa, tekanan kepada hubungan antara suami dan isteri, dapat memberi keselesaan kepada mereka untuk meneruskan kerjaya mereka dan sebagainya. Agenda sosial ini bukan hanya masalah jenayah juvana, masalah dadah, tetapi juga soal bagaimana kita dapat memperkukuhkan lagi institusi keluarga nuklear yang saya melihat dapat dibantu dengan beberapa pengumuman daripada Yang Berhormat dan Menteri. Yang ketiga, bagaimana bukan hanya kerajaan tetapi kita dapat menggalakkan apa yang dipanggil sekarang ini sebagai social enterprise untuk memikirkan cara penyelesaian kepada agenda sosial. Banyak social enterprise di luar negara yang memberi kerjaya kepada belia-belia yang bermasalah ini, ya, untuk kerja dengan mereka. Jadi mereka bukan hanya jadi perniagaan tetapi perniagaan yang mempunyai satu matlamat sosial, ya. Perniagaan yang mengambil belia yang sudah mungkin diambil tindakan undang-undang, yang mungkin selama ini tidak ada harapan, tidak diberi peluang kedua. Ada social enterprise yang ambil mereka sebagai apprentice ataupun sebagai pelatih dan melatih mereka. Dan mereka mungkin boleh menggunakan grant yang disediakan untuk social enterprise tersebut. Saya akan kerjasama dengan NGO belia untuk menggalakkan lebih ramai lagi belia memulakan social enterprise ataupun enterprise sosial tersebut bagi membantu kerajaan. Sebab kerajaan semata-mata tidak akan dapat tangani masalah ataupun isu sosial ni. Saya hampir 5 tahun di Kementerian Belia dan Sukan dan saya melihat komitmen kita selama 5 tahun ni untuk belia yang cemerlang, belia-belia yang menunjukkan ciri kepimpinan yang tinggi,
melalui parlimen belia, melalui persatuan kepimpinan persatuan belia, program fellow perdana dan sebagainya, bukan berjaya sepenuhnya, tetapi kita dah mula melihat hasilnya. Tetapi saya rasa kesal sedikit sebab kita mungkin bukan terlepas pandang, tetapi saya rasa kalau saya tinggalkan Kementerian Belia ni tanpa melihat kepada golongan yang dipinggirkan ini, tak lengkap kerja kita selama 5 tahun sepenggal kita duduk di sini. So sementara saya masih lagi ada di sini, kita kena mulakan sesuatu. Dan saya melihat kalau KBS nak buat sendiri tak cukup, sebab banyak punca kuasa undang-undang, agensi berada di kementerian-kementerian lain. Dan yang kedua, apabila saya pusing satu negara dalam dialog TN50, saya melihat kebimbangan orang muda banyak menyentuh soal sosial, soal akhlak anak-anak muda, soal gejala-gejala sosial. Dan mereka ini mungkin tidak terlibat, tetapi mereka bercakap mewakili rakan-rakan sebaya mereka. Dan yang ketiga, saya paling takut sekali dan dekat dengan hati saya, sebab saya tengok sekarang ini masalah ini semakin susah untuk kita bendung oleh kerana teknologi. Tetapi hari ini gangguan dan juga tekanan dan mungkin umpanan yang datang daripada mereka yang terlibat dalam gejala sosial ni terhadap belia-belia lain sangat-sangat bahaya, sebab dia boleh sampai terus kepada telefon mereka, kepada jari jemari mereka, penjualan dadah melalui WhatsApp, melalui WeChat dan sebagainya. Ini bahaya, sebab yang menjadi sasaran adalah pelajar-pelajar sekolah, remaja. Saya difahamkan di peringkat sekolah rendah sudah mula jual gula-gula yang ada sedikit bahan dadah supaya mereka jadi tagih kepada bahan-bahan tersebut. Dan ini melibatkan remaja-remaja dan anak-anak yang kanak-kanak yang seusia dengan anak saya sendiri, ya. Jadi kalau kita tidak serius dalam perkara ni, sampai TN50 2050 nanti mungkin kita ada sebahagian yang berjaya, tetapi kita ada sebahagian yang jauh ketinggalan. Saya tidak mahu ambil pendekatan yang melihat kepada pecahan kaum dalam isu inilah, ya, sebab ini isu sejagat universal. Tetapi dalam hati saya sendiri, saya tahulah siapa mangsa utama agenda sosial ni, ya, siapa daripada kaum mana yang menjadi mangsa utama, kita pun semua tahu. Jadi kalau tak ditangani isu ni, ialah anak-anak Melayu yang paling ke depan dari segi gejala-gejala sosial ini. Sebab tu saya istilahkan sebagai bom jangka, kan. Dia timing ticking time bomb. Kalau kita tak buat sesuatu hari ni, katalah ni terlalu besar peruntukan dia, kita kena bayar kemudian hari kos dia, dari segi kos pemulihan, dari segi kos keruntuhan keluarga, kos macam mana nak merawat penagih-penagih, kos dari segi produktiviti negara yang terjejas kerana ada sebahagian daripada anak-anak muda kita yang memang unemployable lah, tak boleh nak dapat kerja. So kita terpaksa latih mereka semula, kos kepada penjara-penjara kita yang kena menempatkan penjenayah-penjenayah seperti ini dan sebagainya. So bagi saya, ukuran negara maju bukan hanya dari segi ekonomi dia, bukan hanya dari segi prasarana dia, tetapi juga dari segi sejauh mana kita menjadi negara dan bangsa yang bertamadun, yang dapat menjauhkan diri dan dapat menjauhkan diri mereka yang berisiko tinggi. Kita ambil kes kebakaran pusat tahfiz di Keramat baru-baru ni, kan? Yang ditangkap adalah juga remaja. Sudah pasti respon pertama kita adalah kemarahan, tetapi yang kedua adalah mungkin kita tertanya diri kita, sejauh mana kita tidak berbuat sesuatu untuk menyelamatkan mereka daripada memilih jalan tersebut, ya. Mereka ni dah drop out daripada sekolah, sab dadah,
apa, datang daripada keluarga yang bermasalah, broken families. So bila benda tu berlaku, barulah kita cakap, ya. Tetapi masalah ini masalah yang saya rasa sangat-sangat prevalent lah, sangat-sangat tersebar luas. Bukan hanya di kawasan-kawasan bandar, malah kawasan luar bandar pun agak teruk juga, ya. Cuma mungkin masalah ni jauh daripada pemandangan kita tak nampak. Sebab itulah saya tengok penubuhan ini agensi SRI ni penting, ya. Dia bila ada agensi pusat dan dengan harapan ada jawatan kuasa yang dipengusikan oleh sekurang-kurangnya TPM, baru orang bagi perhatian, ya. Kita kena akui bahawa Malaysia ni kalau tidak ada orang besar yang bawa agenda ni, tak ada siapa peduli pun, kan. So bila dah ada orang besar macam TPM, barulah semua akan datang kejar-kejar nak buat sesuatu. So bagi saya ini benda yang baik lah, saya ambil positif lah, ya. Daripada kita tengok Malaysia ni dia tak akan bergerak sehingga ada satu usaha daripada the top level, tapi kita anggap positif lah. Kita kena kerjasama dengan NGO, Persatuan Belia. Ini isu sebenarnya, ya, yang saya rasa boleh dapat sokongan daripada semua pihak politik lah, ya. Malangnya sekarang ni banyak benda dipolitikkan. Kalau kita bangkitkan isu ni dengan parti-parti politik daripada pihak lawan, mungkin mereka akan kata ini semua salah kerajaan. So kita pun malas lah, ya. Sebab sekarang ni tak lama lagi pilihan raya. Tapi saya harap selesai pilihan raya nanti, semua pihak boleh duduk semeja dan bincangkan isu ni, dan bagi cadangan penyelesaian. Saya tak tahu, sebab banyak idea dan kita kena belajar amalan yang terbaik daripada luar negara juga. Yang pasti kita kena keluar daripada kepompong lama lah. Kepompong lama ni idea dia adalah okey, kena ada banyak lagi kelas agama, ustaz kena bagi counselling. Itu baik kan, itu bagus, tapi itu bukan segala-galanya. Kita kena tengok minda orang muda pada hari ni, dia tak boleh hanya dengan pendekatan spiritual saja yang boleh membantu mereka. Mereka dapat tekanan daripada pelbagai pihak. Kalau semudah itu, saya rasa kita dah selesai dah masalah sosial ni. Kalau masalah sosial boleh diselesaikan dengan hantar ke kelas agama, saya rasa dah lama dah. Kita tak ada rogol, kita tak ada dadah, kita tak ada macam-macam lah. Ya, dia akan ada satu section sendirilah. Saya rasa ini section penting untuk kita masuk dalam laporan belia TN50. Bagaimana kita ada program-program intervensi supaya anak muda yang terjebak ataupun yang dipengaruhi untuk terlibat dalam sesuatu yang gejala sosial, jenayah dan sebagainya, ada cara pemulihan, ya. Itu yang penting. TN50 mesti menunjukkan bahawa mereka boleh dipulih dan ada pemulihannya, cara-cara pemulihannya. Pada tahun 2050 kita dah ada satu sistem penjagaan dan pemulihan sosial yang sangat komprehensif, bahawa sistem tersebut ni boleh memberi harapan kepada siapa saja yang rasa dia terpengaruh untuk dipulihkan semula. Itu yang kita nak, impian ataupun aspirasi kita, bahawa we have a social system in place, support system in place, yang mana kita boleh bendung, kita boleh melindungi dan sekiranya perlu memulihkan anak-anak muda kita daripada gejala-gejala sosial ini. Soal penguatkuasaan dan sebagainya kita serah kepada polis dan pihak yang bertanggungjawab, ya. Nak tangkap pengedar, nak tangkap penjenayah-penjenayah besar yang menggunakan remaja-remaja tersebut, tutup pusat-pusat perjudian dan sebagainya. Itu soal lain. Soal yang kita nak bincang juga adalah soal support system, sistem sokongan dan pemulihan yang dapat diberikan kepada anak-anak muda tersebut. Dan ini melibatkan bukan hanya kaunseling, bukan hanya melibatkan kempen-kempen masyarakat, tetapi juga alternatif untuk mereka, kemudahan-kemudahan. Sebab itu bila kita sebut 14 kemudahan sukan baru, itu juga membantu, ya? Dan bukan setakat sukan saja, banyak lagi benda yang perlu kita wujudkan untuk orang muda mengisi masa lapang mereka. Okey? Okey. Terima kasih.